lagi tak banyak lagi. Baik. Pasal Tommy Thomas ni seronok pasal Tommy Thomas ni. Apa nama, saya pun teringat. Apa nama, Tommy Thomas ni dan Zaid Ibrahim. Dua-dua pengamal undang-undang. Ya. Ini cakap macam ni, Zaid Ibrahim balas macam ni. Kemudian Tommy cakap macam ni. Okey? Adakah tanggungjawab ini kedua-dua mereka ini menimbulkan kekeliruan kepada saya, dan saya yakin kepada majoriti rakyat Malaysia pun yang bukannya semua background undang-undang. Peguam negara sekarang ni, bukankah peguam negara perlu memberi penjelasan kepada masyarakat, pada rakyat Malaysia? Apa pandangan Tuan Haji? Seperti mana yang kita sering katakan, antara tanggungjawab mana-mana peguam negara adalah untuk menentukan keyakinan dan hormat rakyat kepada sistem keadilan tidak terhakis. So sekiranya berlaku sesuatu perkara atau keluarnya mana-mana kenyataan yang songsang atau tidak betul oleh mana-mana pihak, terutamanya daripada ahli-ahli politik, maka menjadi tanggungjawab peguam negara untuk keluarkan satu kenyataan berkala, kenyataan yang lengkap, tersusun dan jelas supaya dapat mengelakkan kekeliruan. Betul. Tapi pada masa yang sama, saya percaya tidak ada keperluan untuk Tan Sri Idrus Harun atau pasukan pendakwa raya yang mengendalikan kes Najib untuk keluarkan kenyataan khusus berkaitan dengan semakan atau pengampunan. Sebab pengampunan terutamanya adalah di bawah bidang kuasa agung dan lembaga pengampunan. Bukan untuk mereka memberi komen. Tapi perkara itu tidak akan berbangkit sekiranya Tommy Thomas tidak keluarkan kenyataan. Ya. Bila Tommy Thomas sebagai bekas peguam negara yang membawa Najib ke mahkamah yang mengakibatkan isu permohonan pengampunan memberi komen, itu yang menampilkan kecelaruan. Dan walau apa sekalipun dah ada kecelaruan, ada kekeliruan, ada persepsi, maka Tan Sri Idrus Harun wajar keluarkan satu kenyataan. Di sini juga saya perlu juga memberikan komplimen kepada Sidambaram. Sidambaram sampai hari ini tidak pernah keluarkan mana-mana kenyataan yang boleh dikatakan bercanggah dengan peranan sebagai pendakwa raya. Padahal dia dan pasukannya yang bertungkus lumus di mahkamah sepanjang perbicaraan SRC, seperti mana Gopal Sriram dan pasukannya dalam kes Rosmah Mansur dan kes-kes lain. Jadi pokoknya di sinilah, kalau peguam sendiri nak elakkan rakyat jangan salah faham, kita perlu keluarkan penjelasan yang betul dan tepat dalam sudut yang kita boleh. Betul. Jangan kita semena-mena nak keluarkan kenyataan semata-mata sebab Mahkamah Persekutuan telah tamat perbicaraan, maka sebagai bekas peguam negara tak perlu awak nak keluarkan lagi sebab proses lanjut masih wujud. Kalau nak keluarkan pun jangan sentuh proses yang masih wujud. Itu pokok yang perlu kita fahami di sini. Akhir kata, pada masa yang sama, saya tergerak hati atau teringat kepada kenyataan Yang Ma'arif, Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun, Tuan Mat, yang dikeluarkan pada hari Sabtu yang lepas, semalam, di mana dengan tepat Ketua Hakim Negara telah menyatakan masalah yang wujud sekarang ni adalah ramai daripada kita tidak memahami proses kehakiman dan perundangan dan keluarkan kenyataan sembrono. Beliau menasihatkan tolong baca penghakiman. Betul, baca penghakiman. Tapi tak semestinya semua yang baca penghakiman faham. Jadi Ketua Hakim Negara menasihatkan jika tak faham, tanya orang yang awak boleh percaya faham, iaitu bidangnya, bidang kehakiman atau bidang perundangan. Dan ikutlah penjelasan yang diberikan di situ. Jadi ada dua perkara ni. Kita lihat dalam tempoh-tempoh yang terdekat yang baru-baru ini, semua orang nak bagi komen. Betul. Sama ada jenis orang politik, peguam-peguam mahupun orang ramai di media sosial dan sebagainya. Tapi adakah mereka telah membaca penghakiman-penghakiman, contohnya SRC yang 800 muka surat lebih nazlan, yang 300 mahkamah rayuan, yang 40 lebih broad scale of judgment daripada Mahkamah Persekutuan, yang ada 3 di situ. Dah baca belum? Kalau tak baca, maka tidak berhak nak buat pernyataan. Dan kalau baca pun, tanya orang-orang berkenaan. Dan kami pula sebagai peguam yang keduanya bertanggungjawab memberi penjelasan yang lengkap.
Bukan penjelasan mengikut emosi. Bukan memain peranan mengikut fahaman politik. Kalau kami lakukan perkara itu, maka kami pun bersalah untuk mengelirukan rakyat. Ya. Jadi di sini saya percaya kenyataan Ketua Hakim Negara tersebut cukup kena pada masanya. Kerana mahkamah ni, hakim ni, dia tak boleh cakap lebih daripada itu. Betul. Dia cuma cakap apa dalam penghakiman. Maka kena tanya orang perundangan, apa maksud dia? Apa maksud prima facie contohnya? Apa maksud sabitan contohnya? Apa maksud hukuman? Apa maksud semakan? Faham dulu apa proses dia. Sebelum nak gopoh, nak ikut emosi untuk mengatakan ini salah, ini tak adil dan sebagainya.